hati-hati kamu dengan doa orang yang dizalimi, kerana doa orang yang dizalimi tidak mempunyai hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang akan keliru sebahagian mendengar hadis ini, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati kamu kepada doa orang yang dizalimi, seakan-akan ianya memberi ruang kepada orang yang dizalimi untuk mendoakan orang yang zalim, sehingga orang yang dizalimi lebih melihat kepada ruang ini, sehingga mudah untuk mendoakan kehancuran kepada orang yang zalim. Dan orang yang dizalimi bila mana mendoakan kepada orang yang zalim, merasa tidak bersalah, bahkan itu yang terbaik untuk mendoakan kepada orang yang zalim dengan doa kebinasaan dan kehancuran. Hadis Nabi SAW, hadis perlu difahami secara keseluruhan. Hadis Nabi ketika berbicara tentang ittaqi da'watal mazlum, hati-hati kamu kepada doa orang yang dizalimi, hakikatnya hadis ini peringatan kepada orang yang zalim untuk tidak berbuat zalim. Disebabkan oleh kerana orang yang dizalimi itu tidak semuanya mampu mengawal diri memaafkan kepada orang yang zalim, sehingga mungkin sebahagian daripada mereka tergelincir karena emosi mendoakan kehancuran kepada orang yang zalim, sehingga orang yang zalim dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hanya orang-orang yang terpanggil dengan emosinya, kalah dengan emosinya dalam keadaan dirinya dizalimi, maka dia mendoakan kehancuran kepada orang yang zalim. Tetapi bukan satu-satunya sikap kepada orang yang dizalimi untuk mendoakan kehancuran kepada orang yang zalim. Bukan satu-satunya sikap, bukan satu-satunya balasan membalas kepada orang yang zalim dengan doa kehancuran dengan dalil wattaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Kalau sikap kepada orang yang zalim itu dengan doa kehancuran, buat apa ada sifat maaf? Buat apa ada hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Nabi menyebutkan unsur tolong. Sifat menolong itu daripada sifat rahmat, daripada sifat kasihan, daripada sifat kasih sayang kepada orang yang nak ditolong. Macam mana kita nak mengasihi menyayangi kepada orang yang zalim? Kepada kita pun pula zalimnya. Nabi suruh tolong orang yang zalim, yakni bawalah nilai rahmat kepada orang yang zalim. Macam mana kita nak membawa nilai rahmat kepada orang yang zalim? Tamna'uhu, kamu cegah dia daripada perbuatan zalimnya, daripada dengan nasihatnya, dengan tegurannya, dengan peringatannya. Bukankah Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Firaun yang sangat zalim daripada semua orang yang zalim, mengatakan dengan kata-kata yang baik? Idzan, berhadapan dengan orang yang zalim, kita boleh menuntut, kita ada ruang untuk mendoakan, walaupun maksud daripada hadis itu hakikatnya adalah peringatan kepada orang yang zalim supaya tidak berbuat zalim, karena khawatir yang dizalimi tak mampu mengawal kezaliman orang yang zalim, sehingga mendoakan kehancuran dan kebinasaan kepada orang yang zalim tadi. Pada masa yang sama, hadis itu mengingatkan kepada kita, kepada orang yang dizalimi, untuk tidak mendahulukan doa kebinasaan kepada yang zalim, sementara ada sebab-sebab yang lebih mulia dan lebih baik menyikapi kepada orang yang zalim. Mencegah kepada orang yang zalim dengan menasihatinya. Kita kalau doakan kepada orang yang zalim, apa nasibnya? Bukankah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah akan masuk neraka kalau dia mati dalam keadaan zalim kepada kita? Seakan-akan yang menjadi penyebab dia masuk neraka adalah kita, karena dia zalim kepada kita, sementara kita punya ruang untuk memaafkan dan menyelamatkan kepada orang yang zalim. Dan ini mencabar kepada kita punya emosi. Faham tom? Lalu di manakah nilai khairun nas anfa'uhum linnas? Orang yang paling baik yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Orang yang paling baik yang mendatangkan manfaat kepada orang lain.
Kalau orang lain itu zalim, bila mana ada ruang kita boleh datangkan manfaat kepada orang yang zalim untuk berhenti daripada kezalimannya, Anda akan menjadi orang yang paling baik. Dan pilihan yang ketiga kepada orang yang zalim, tadi apa? Boleh tuntut, mendoakan. Yang ketiga yang termulia, memaafkan. Memaafkan kepada orang yang zalim walaupun orang yang zalim tidak meminta maaf. Lihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika datang Jibril membawa wahyu, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah maaf wahai Rasulullah Muhammad. Disuruh ambil maaf. Kata Nabi, bagaimana nak mengambil maaf? Jibril beritahu, aku akan bertanya dulu kepada Allah, balik kepada Allah, mendapat jawaban balik kepada Nabi. Kata Jibril mengatakan, maksud daripada ambil maaf ini, anta'fu amman zalamak, memaafkan kepada orang yang zalim kepada engkau. Ini pun bahagian daripada balasan kepada orang yang zalim. Tak semestinya balasan kepada orang yang zalim mendoakan kehancuran, apatah lagi dibalas dengan kezaliman. Orang zalim dibalas dengan kezaliman, mungkar dibalas dengan mungkar. Sama-sama zalim dengan orang yang zalim, walaupun awalnya dia dizalimi. Antafu amman zalamak, memaafkan kepada orang yang zalim kepada engkau. Wa tu'ti man haramak, memberi kepada orang yang tidak memberi kepada engkau. Kemudian wa tasil man qata'ak, menyambung kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada engkau.